apa kita kata, uh, benda yang pasti dan hanya boleh menjadi panduan je. Pasti tak pasti. Contohnya, uh, contoh lain ialah bila matahari terbit daripada timur ke barat, hari-hari terbit. Pengalaman kita sejak hidup, korang hidup dalam 20 tahun, 21 tahun, kan, matahari terbit daripada timur ke barat. Akan datang, adakah mesti wajib 100% matahari terbit daripada timur ke barat? Mungkin tak. Ya, bukan mungkin tak, dan dia tidak. Kerana akan datang, Quran bagi tahu, kan, akan berlakunya kebangkitan semula, dan dunia-dunia, bumi, apa semua ni akan hancur. Apa yang ada dalam sains akan terhenti setakat itu, kerana sains ni bercakap pada perkara yang telah lalu. Pada perkara yang akan datang, kita kena berpegang kepada Quran yang menentukan hala tuju. Ini bukan bererti sains dan wahyu, Quran, hadis bertentangan, tak. Saling melengkapi antara satu sama lain. Quran dia memberikan satu kerangka yang besar, kan, hala tuju, manakala sains, kan, dia mengisi ruang-ruang ini. Tak boleh menggunakan alasan sains untuk nak menghalang wahyu. Apa contohnya menggunakan alasan sains untuk menghalang wahyu? Wahyu orang tak percaya. Contoh, kan, tak percaya, kata ini saya contoh dah kita bincang pada minggu lalu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada kemungkaran. Pergi masjid, kasut hilang. Quran kata sembahyang mencegah kemungkaran. Apa yang disebut oleh Quran ni betul. Pengalaman manusia, kasut hilang, apa semua tu, itu tidak menjadi perkara yang menolak kebenaran Quran. Kerana kebenaran Quran ini, kalau dibuat dengan betul, akan mencapai tahap apa yang disebut tanha al-fahsya' wal munkar. Sama juga dengan kita kata contohnya melaksanakan kesejahteraan manusia, laksanakan Islam, manusia sejahtera, kan. Bila kita tengok negara-negara Islam semuanya mundur-mundur belaka, itu bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan hukum Islam, kerana ini bukti sains. Bukti sains tidak boleh override ketuhanan. Tapi di situ ada kita kata penyelarasan. Penyelarasan supaya tak buat mudarat. Macam mana tak buat mudarat? Tu ada penyelarasan, tu masalah lain lah. Tapi saya nak cerita tentang masing-masing sumber ini mempunyai limitasi masing-masing. Sumber logik. Sumber logik. Dia letak pada sumber yang ketiga. Pada hierarki yang ketiga. Sebab logik ini dari sudut ketepatan dia, dia lebih terdedah kepada perbezaan. Sains ni dia kurang terdedah kepada perbezaan pandangan sebab dia ada bukti yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi kalau logik lagilah dia akan terdedah kepada pelbagai pandangan. Saya lihat logik ni begini, ada orang lihat logik begini. Jadi logik ni perlu berada pada tahap yang ketiga sebab itu pandangan manusia. Nak terima pandangan yang pertama, kena tengok wahyu. Sebab wahyu dia akan memberi satu general overview ataupun hala tuju yang tepat dalam itu. Sains, kalau belajar macam mana pun sains, tak boleh bercanggah dengan Quran. Quran kata ada kebangkitan semula. Sains kaji, tak ada kebangkitan semula. Salah sains. Sains tak betul. Sains tak betul. Sebab itu bercanggah dengan Quran dan canggah dengan hadis Nabi. Dan apa yang dibuktikan dalam sains itu mungkin pengalamannya yang lalu, tapi tidak boleh untuk nak override ataupun mengatasi apa yang disebutkan oleh wahyu. Itu juga dengan logik. Logik tak boleh dia cakap mana ada Tuhan, ada satu, Tuhan mungkin banyak, tak boleh. Sebab logik dia akan bercanggah dengan wahyu, dan logik apa semua ni mesti selari dengan wahyu. Kemudian yang keempat ialah pengalaman.
ataupun kita panggil dengan intuisi ataupun ilham. Ilham ni lagilah terdedah kepada pelbagai pandangan lah. Ini ilham, saya dapat ilham begini, saya dapat itu begini. Tapi dia boleh menjadi sumber ilmu, tapi tidaklah kuat berbanding dengan wahyu. Wahyu ketepatan dia 100%. Khasnya pada aspek dalam ayat-ayat yang jelas maksudnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas maksudnya. Apa yang disebutkan oleh ayat ni, ayat yang jelas dan dia menjadi panduan kepada manusia. Kan? Bila kita sebut sains, kan, sains kata mana kan riba lebih bagus. Riba kan lebih bagus. Kan riba ada boleh bawa pendapatan. Kalau zakat akan bawa keluar lagi duit. Kan? Tentulah riba lebih bagus. Tapi oleh kerana ayat Quran jelas ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, maka tidak boleh menjadi suatu alasan bagi menolak ayat Quran berdasarkan kepada sains yang mendapati bahawa sistem riba ni bagus kerana dia bercanggah dengan Quran. Jadi apa yang didapati oleh sains, walaupun uji kaji itu begitu, hasil dapatannya begitu, bila dia bertentangan dengan Quran, dia tidak dianggap betul kerana dalam Islam inilah hierarki ilmu yang kita terima. Sains jadi nombor 2, logik jadi nombor 3. Kenapa jadi nombor 3? Sebab perkara logik ini dia terdedah kepada perbezaan di antara orang. Kan? Ada orang tengok logik begini, ada orang tengok logik begini, ada orang tengok begini. So dia tak ada satu ukuran yang sangat kuat. Ada ukuran tapi tidaklah sama dengan sains. Sains ni nampak jelas, ada bukti. Logik ni dia terdedah kepada pelbagai pandangan tapi boleh diterima. Boleh diterima. Dan keempat ialah pengalaman individu, peribadi, bawa kepada ilham dan sebagainya. Jadi boleh diterima tapi mestilah tidak bercanggah dengan logik. Contoh apa ilham yang bercanggah dengan logik? Dia kata ilham, aku dapat ilham mimpi lah. Tak payah disemayang lah, puasa pun tak payah. Kan? Tak boleh. Kan? Sebab mimpi, ilham pun semua tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Tapi kalau ilham, aku dapat ilham lah, nak berniaga lah. Kan? Musim orang barang turun ni aku nak berniaga lah, nak bagi tambah pendapatan. Tak ada pun salah. Okay. Kan? Jadi ini kita kata hierarki ilmu yang penting untuk difahami sebab kan, masing-masing ilmu ini mempunyai limitasi masing-masing. Sumber kepada kebenaran Quran. Quran merupakan sumber kepada kebenaran. Kenapa Quran menjadi sumber kepada kebenaran? Kerana Quran itu turun atas bentuk wahyu yang tiada tokok tambah dan dia merupakan aspek ataupun kata-kata yang betul-betul datang daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Daripada manusia ni kelemahan. Daripada manusia yang ada masalah. So, bila datang daripada Tuhan, tinggi datang daripada Tuhan, maka dia menjadi sumber kepada kebenaran, dan bila menjadi sumber kepada kebenaran, maka kan kita perlu ikut kepada Quran ini. Kalau dalam Quran kita ada kelebihan berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Kerana kitab-kitab yang lain ni terdedah kepada salah. Dan kitab-kitab yang lain ni ada tokok tambah. Kitab yang lain ialah human made, perbuatan manusia. Bukan ciptaan Tuhan. Kita Quran, kita meyakini yang datang daripada Tuhan dalam bentuk yang mutawatir, kerana tak ada orang yang boleh untuk mencipta Quran seperti mana yang ada, melainkan datang daripada Tuhan. Pendek cerita, dia yang panjang tu cerita masa lain lah. Itu yang menyebabkan Al-Quran menjadi suatu sumber terpenting dalam agama, kerana dia menjadi asas dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber kepada kebenaran. Okey, sekejap. Naik.
Okey, seterusnya kita bincangkan pula tentang halangan kepada kebenaran. Walaupun kebenaran ini perkara yang kita terima, tetapi realitinya bukan semua manusia menerima kebenaran. Saya ambil contoh lah, saya ambil contoh tentang konsep kebenaran ini. Daripada ayat Quran, Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang daripada Tuhan. Dan jangan ada orang yang menjadi ragu. Bila kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala sebut kebenaran datang daripada Tuhan. Datang daripada Tuhan ni, bagi saya contohkan begini. Kalau 1 campur 2, siapa yang ajar? Siapa yang, macam mana korang tahu sekolah ni tentang 1 campur 2 jawabnya 3? Satu campur 2 jawabnya 3. Kan? Siapa yang ajar korang ni 1 campur 2 jawab 3? Manusia. Manusia. Mungkin yang ajar tu mak, mungkin yang ajar tu cikgu. Katakanlah mak. Dapat daripada mana? Mak dapat mana daripada 1 campur 2 jawab 3? Kan? Mungkin daripada maknya ke, ayahnya, ataupun daripada cikgu. Sambil daripada cikgu pula. Cikgu dapat daripada mana 1 campur 2 jawab 3? Dia pun dapat daripada mak je, daripada cikgu juga. Daripada cikgu kepada cikgu, daripada cikgu kepada cikgu, daripada mak ke mak, mak. Daripada cikgu ke cikgu, siapa sudahnya? Daripada mana? Kan? Maka sebab itu dikatakan Al-haq min rabbik. Benda-benda yang benar datang daripada Tuhan. Bersifat abadi. Datang daripada Tuhan. Al-haq min rabbik. Maka oleh sebab itu, apabila wujudnya benda-benda yang salah, benda-benda yang tak betul, maka menjadi apa kita kata, menjadi masalah, kan? Menjadi masalah kalau kita menerima, ataupun menjadi masalah kalau orang tak terima benda. Contohlah, contoh, saya dapat duit dengan cara yang haram, maka hidup kita tak senang, hidup kita tak tenteram sebab dapat duit dengan cara yang salah. Tak tenang hidup sebab cara kita salah. Kalau kita pergi kedai, dia bagi lebih dekat kita, kan? Kita beli air dia harga dia RM2, kita bagi RM5. Tapi dia bagi dekat kita RM4. Sepatutnya RM2, sepatutnya RM3, kan? Ada salah baki. Kita orang yang ada akal, ada fikiran, kita rasa macam tersalah. Bila tersalah ni, kan, orang yang ada akal, yang ada iman, yang ada apa, dia rasa mesti tak senang. Sama ada dipulangkan semula,
kan. Kalau jumpa, kalau tak jumpa dia akan carilah, dia tak senang sebab dia mengambil duit yang salah, cara yang salah. Tapi kalau benda tu betul kan, dia tak ada apa-apa, hatinya tenang. Tapi kalau benda salah, tadilah kan. Sebab kebenaran datang daripada Tuhan. Tapi walaupun kebenaran datang daripada Tuhan ke, daripada mana ke, tapi tak semua manusia sudi dan sedia menerima kebenaran. Betul, tapi bukan semua orang terima. Betul, ada juga jadi setan. Ada juga yang jadi iblis. Betul, ada yang juga jadi celaka, tak nak terima. Sebab apa? Sebab kebenaran ini bukanlah mudah untuk orang terima kerana ada faktor-faktor yang menghalang kebenaran. Faktor dunia, faktor manusia, faktor syaitan, hawa nafsu, yang semua faktor-faktor ini menghalang manusia daripada kebenaran. Jadi sebab itu kita perlu nak membetulkan semula sikap kita supaya menjadi orang yang boleh menerima kebenaran. Memang ada cabaran daripada dunia, daripada manusia kan. Mungkin anak, mungkin isteri, mungkin kawan, mungkin bos, mungkin siapa-siapa yang mempengaruhi kita sehingga kita tak semayang, sehingga kita bercakap bohong, sehingga kita buat perkara yang tak betul. Ada kan. Mungkin ada juga manusia yang ikut kata syaitan, hawa nafsu dan sebagainya kerana mereka tak atau menolak kebenaran. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita manusia kerana kan tadilah al-haqqu min rabbik, kebenaran datang daripada Tuhan, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Okey. Sekejap. Okey. Okey, minta maaf. Mak saya tak apa sihat ni, jaga dia tengah ni.
Okey. Seterusnya, kenapa manusia menolak kebenaran? Di atas sebab-sebab tadilah. Di atas sebab hasutan daripada dunia, manusia, syaitan, hawa nafsu dan sebagainya, maka timbullah perasaan tadilah. Sombong, dengki, tertipu, malas, takut, ugutan, menunggu bukti belum sampai masanya, yang menyebabkan manusia menolak kebenaran. Disebabkan hasutan syaitan, dia menjadi sombong. Bila sombong, kan orang cakap A, dia tak nak terima. Sombong, dia tak mau ditegur. Walaupun dia tahu, bukan tak tahu. Kan? Dengki, bukan dia tak tahu. Kan? Tapi dia dengki dekat orang lain. Di atas sifat dengki tadilah yang menyebabkan dia tak mau menerima kebenaran. Tertipu dengan hasutan, dengan dunia. Tertipu. Dia terpengaruh dengan duit, harta, pangkat dan sebagainya, dia tertipu. Malas disebabkan hasutan syaitan, kawan-kawan, langsung dia malas nak buat. Takut ugutan, buatlah kamu, kan, esok orang akan marah, esok orang akan ni. Takut ugutan, ancaman, lalu langsung dia tak menerima kebenaran. Menunggu bukti, kan, belum sampai masa. Ini semua-semua merupakan elemen-elemen yang menyebabkan manusia, kan, menolak kebenaran di atas hasutan sumber tadilah, daripada syaitan, syahwah, dunia, nafsu dan sebagainya. Okey. Bila kita sebut usaha perjuangan agama, kan, dia akan berhadapan dengan cabaran. Cabaran daripada kawan, daripada apa nama ni, ada orang tak suka, cakap bab agama ni orang marah, cakap bab sembahyang ni tak ada benda lain kena cakap. Memang akan timbulnya penolakan dan juga salah lah, kan, cabaran daripada kawan-kawan. Sebab itu bertabahlah, wahai pejuang kebenaran, kerana pejuang kebenaran sangat mencabar. Kenapa sangat mencabar? Ada pihak-pihak yang mungkin tak selesa, yang mungkin marah dengan kita disebabkan usaha nak mengajak kepada kebenaran ni akan berhadapan dengan masalah. Nak jadi apa nama, jawatan kuasa, jawatan kuasa Jakma, jawatan kuasa college, jawatan kuasa tarbiyah, jawatan kuasa apa, usaha-usaha nak bawa manusia ke arah kebenaran, ke arah benda yang baik, ke arah yang benda yang betul. Kalau ikutkan logiknya, benda betul semua orang ikut. Kalau ikutkan logik lah. Tapi realitinya tak begitu. Realitinya ada orang yang tak nak ikut perkara-perkara yang benar di atas pelbagai sebab dan alasan. Ada yang sebab dan alasan ni tadilah malas lah, kan, jauh lah, kan, banyak assignment lah, tak payahlah join usrah ke apa, macam-macam alasan-alasan yang beri, dan itulah resam kepada benda-benda yang betul sebagaimana yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan baginda orang malas, bukan baginda ni orang penipu, tapi kan baginda merupakan orang yang bawa kebenaran, yang al-amin, yang bagus, yang apa, tapi ada orang yang menolak. Ramai yang menolak baginda disebabkan oleh kepentingan, disebabkan dia termakan dengan hasutan, disebabkan dia tak terima, macam-macam sebab yang berlaku. Jadi pejuang kebenaran ni bertabah di atas cabaran-cabaran yang diterima. Ini sudah sentuh lah dalam muka yang lalu ni. Okey. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya dalam ni? Sila. Afif, ada apa? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sekejap nak tanya ni Doktor. Sekejap, lepas ni ada slide lagi ke macam mana? Ada. Ada lagi. Macam tu tak apa, hold dulu sekejap. Lagi. Sebab kita sampai pukul 2, saya ada satu slide lagi. Boleh lah kalau nak tanya apa-apa dulu.
Tak apa, saya hold dulu. Hold lah, okey. Yang lain kalau ada? Ya, dia akidah. Okey. Seterusnya kita masuk kepada topik yang lain ialah ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam. So yang tadi bila kita bincang dalam kelas yang lalu berkaitan dengan tauhid. So tauhid ini dia akan menekankan tentang kebenaran. Dan agama lain dia tak ada timbul benda benar, benda salah, sebab tu mereka boleh buat ikut suka dan berbeza dengan Islam. Islam ada satu standard kebenaran yang berlandaskan kepada Quran, hadis, wahyu. Manakala yang lain daripada itu kan, dia akan timbul macam-macam pandangan sebab mereka tidak ada sumber daripada agama yang disepakati. Ada sumber agama tapi tak sepakat macam-macam perkara. Okey. Habis daripada bila kita bincang tentang konsep kebenaran, baru kita pergi kepada konsep seterusnya, ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam. Okey. Kita mungkin korang ada belajar, bukan mungkin, pasti dah belajar tentang konsep akidah tauhid, kan? Sifat 20 dan juga dalam tauhid ni ada tentang Tuhan, malaikat, kitab. Okey. Dua aspek yang penting dalam tauhid ini ialah dua perkara. Satu ketuhanan, yang kedua kemanusiaan. Tuhan dan manusia. Dua-dua ni penting. Satu bincang tentang Tuhan, yang kedua bincang tentang manusia. Kenapa penting? Sebab bila bincang tentang Tuhan, kenapa penting perlu digabungkan? Dua-dua ni penting. Tapi kenapa perlu digabungkan di antara dua disiplin ilmu ini? Tentang Tuhan dan juga tentang makhluk. Supaya bila kita bincang tentang Tuhan, kita akan gambarkan Tuhan ni satu makhluk yang Tuhan yang sangat hebat. Manusia dia kena sedar dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dipenuhi dengan kelemahan-kelemahan. Jadi kedua-dua ni tak boleh untuk nak menganggap bahawa belajar tentang Tuhan sahaja. Tak. Tapi belajar tentang Tuhan, belajar tentang makhluk, belajar tentang kedua-duanya perlu disekalikan. Kenapa sekali? Nanti kita bincang kemudian. Tapi saya nak sebut Tuhan satu, aspek manusia ni satu. Okey. Konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam menekankan aspek keesaan Allah. Kalau kita bincang tentang Tuhan, apa yang nak dibincangkan? Kan? Yang pertama, menekankan aspek keesaan Allah Ta'ala dan tidak boleh bukan menyerupai dan tidak boleh menyerupai mana-mana rupa yang diimajinasi oleh manusia. Dan tidak menyerupai, kan tidak boleh, tidak menyerupai mana-mana rupa yang diimajinasi oleh manusia. Apa yang dipikir oleh manusia tak sama apa yang Tuhan yang sifat daripada Allah Ta'ala. Manusia fikir Tuhan ni macam besar, macam apa, macam gunung besarnya. Salah. Ini nak menekankan tentang aspek keesaan Allah Ta'ala mengatasi semua manusia. Ini tujuan belajar ilmu ataupun aspek ketuhanan. Sebab kenapa disebutkan benda ni? Kan? Sebab ada orang belajar tentang zat Tuhan, sifat Tuhan tapi tak faham-faham.
belajar sifat 20, belajar zat, belajar sifat, belajar tak kira lah, belajar tauhid 3 ke apa ke, tapi tak faham tentang konsep Tuhan. Sebenarnya, belajar tentang konsep Tuhan, nak belajar tentang apa? Faham dulu, nak belajar tentang apa? Nak belajar tentang keesaan Allah Ta'ala. Maksud esa, Allah Ta'ala ni tak sama dengan mana-mana manusia daripada zatnya, sifatnya tak sama. Itu dipanggil dengan esa, keesaan Tuhan. Satu, kewujudan Tuhan. Kewujudan Tuhan ni dah selesai dah. Kan? Ni bincang keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan, apa maksud keesaan Tuhan? Tidak sama Allah Ta'ala dengan mana-mana orang, kan? Dan Allah Ta'ala tidak ada juzuk, maknanya Allah Ta'ala ni tak sama dengan zat manusia, kan? Dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya tak sama dengan manusia. Itu faham yang itu. Dan mempunyai sifat kesempurnaan, mustahil mempunyai sifat kekurangan. Dan Allah Ta'ala wujud tetapi tidak dapat dilihat oleh manusia dengan mata kasar. Ini ringkasnya konsep ketuhanan tu, dia ada. Sebab ada orang fikir ada tapi kenapa tak boleh tengok? Kan? Kita kata ada tapi tak dapat dilihat dengan mata manusia di atas muka bumi. Nanti lepas mati esok bangkit semula, tu lain cerita. Macam mana Allah Ta'ala ada sifat, segala sifat kesempurnaan. Macam mana? Tak sama dengan manusia. Macam mana Allah Ta'ala ni esa, wujud. Itu ringkasnya begitulah tentang konsep Tuhan. Okay. Dan lain daripada itu, walaupun Allah Ta'ala tidak dilihat dengan mata kasar manusia, tapi boleh difikirkan kewujudannya, dibuktikan kewujudannya secara logik. Dan dibuktikan kewujudannya menerusi perkara-perkara lain, tapi tak boleh dilihat. Isunya tak boleh dilihat, tapi boleh dibuktikan kewujudannya. Pasal apa Ustaz tak boleh lihat tapi dibuktikan kewujudannya? Itulah nak menguji keimanan manusia. Nak menguji keimanan manusia. Itu jawapan kita, nak menguji keimanan manusia. Contohnya tentang Tuhan. Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Mana bukti Tuhan ada? Adanya Tuhan disebabkan oleh adanya alam ini. Itu bukti yang kita bagi. Tapi nak tengok Tuhan tak boleh. Contohnya, kan, bila kita korang ada dalam rumah, tiba-tiba ada bunyi ketukan pintu. Tutup pintu. Maka akal kita logik, ni logik. Akal kita akan faham bahawa mesti ada orang yang mengetuk. Tak boleh pintu itu mengetuk dirinya sendiri. Sebab pintu ni dia tak bergerak. Kan? Kalau ada angin, ini disebabkan oleh angin. Tapi kalau ada yang mengetuk, mungkin dah sama ada orang ataupun binatang, ataupun paling-paling tidak disebabkan oleh ketukan yang ataupun gerakan pintu disebabkan oleh angin. Tapi kalau pintu tu bergerak, dia berbunyi sendiri, ini tak mungkin. Ataupun paling-paling ni pun jin, syaitan ataupun hantu yang menyebabkan benda tu berbunyi. Okay. Jadi maknanya, kan, bila ada bunyi, logik akal kita akan faham. Walaupun tak nampak, ni ada. Contoh lain ialah kalau di atas lantai ada kesan tapak kaki yang basah, kita tak tengok. Tak tengok orang yang berjalan. Walaupun tak tengok orang berjalan, tapi kita faham ada orang yang berjalan di atas itu. Walaupun kita tak menengoknya. Allah Ta'ala kata, itu sudah bermada bagi kamu untuk nak meyakini kewujudan Tuhan, dan itulah ujian di atas muka bumi ini. Nak tengok Tuhan, mati. Mati esok, bolehlah tengok Allah SWT. Dekat dunia ni, dia tak ada isu itu. Dia tak nampak Allah Ta'ala, sebab inilah dunia ujian. Tapi walaupun Allah Ta'ala tak nampak, ada bukti-bukti yang membuktikan kewujudannya, dan antara bukti lain yang besarlah wahyu. Sebab akal manusia, hati manusia, fitrah manusia, dia akan merasa kewujudan Tuhan. Tapi kewujudan Tuhan tu tak cukup. Tuhan itu Allah diberitahu dalam Quran, diberitahu dalam hadis. Tapi kalau cerita tentang Allah Ta'ala wujud, bukti kewujudan Tuhan boleh dibuktikan dengan alat-alat tadi, dengan gunung, dengan apa. Tapi siapa yang mencipta, namanya Allah, itu adalah diambil daripada
Quran daripada hadis. Gitu. Konsep ketuhanan ialah dalam Islam dia Allah Ta'ala ni esa, tidak menyerupai mana-mana dan tak sama zatnya, sifatnya dengan mana-mana manusia. Wajib mempunyai sifat kesempurnaan, mustahil mempunyai sifat kekurangan, wujud tapi tak dapat dilihat oleh manusia. Boleh boleh dibuktikan kewujudannya, tapi tak boleh dilihat. Kewujudan Allah Ta'ala tak dilihat di atas muka bumi ini. Mana ayatnya? Inna fi khalaqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ayat ni tanda, bukti. Ayat ni tanda, bukti, fakta, dalil bagi mereka yang berfikir. Okey. Selain daripada ni, pembuktian menerusi logik. Tadi pembuktian menerusi Quran, pembuktian juga boleh menerusi logik, pembuktian kewujudan Tuhan. Pendengaran, penglihatan, logik akal, kan? Dan banyak perkara yang tidak dapat lihat tetapi diperakukan kewujudannya. Saya tengok. Kan? Kita tak pernah pergi Jepun tapi kita faham ada Jepun. Kan? Macam mana kita tengok? Kan? Bukan kita pergi tengok Jepun tu sendiri. Kan? Kita tengok menerusi video. Kan? Betul ke? Ada orang tipu kan? Balik-balik pada sumber yang kita bincangkan tadi, sumber kebenaran. Kan? Sumber perkhabaran yang benar. Kan? Ada orang bagi tahu, dapat tengok, ada dapat video, kan? Maka kita faham adanya Allah, adanya Jepun. Kalau konteks ni kita faham berdasarkan kepada bukti-bukti, kan, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pembuktian logik, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau nak dilihat, nak difahami tentang konsep kewujudan Tuhan, tengok dia punya padang pasir yang luas ni. Padang pasir yang luas ni. Padang pasir yang luas ni sebagai suatu tanda kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana? Macam mana? Kita ni bila kita berada di satu tempat, contohnya kan, contohnya semut berada dalam rumah. Rumah. So dipikir besarnya rumah, kan? Tapi kita kata engkau semut memang dalam rumah tapi kau dalam selangor. Macam mana selangor, dia kata? Dia tak dapat nak tangkap macam mana selangor. Sebab dia tak menjelajah selangor. Kan? Ataupun kita kata dia dah pergilah berjalan selangor. Selangor semut kau ada di tempat namanya Malaysia. Mana Malaysia? Kau tak nampak Malaysia. Sebab apa tak nampak? Sebab kecilnya semut, kan, dan besarnya alam ini. Kalaulah kita di atas padang pasir yang luas ni, kita kata macam mana ni? Kan? Padang pasir yang luas. Kita sebenarnya kita tak nampak, kan? Bila kita nampak ni bila kita berada di luar. Kan? Di luar. Maksudnya saya pegang komputer ni. Dia di luar, saya nampaklah ni komputer. Bila kita kat dalam, kita tak nampak. Nampak kita rasa dah besar, kita rasa dah ni, tapi bila di luar baru kita nampak tentang komputer ni. Sama juga dengan kewujudan Tuhan, kan? Pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nampaklah kawasan yang luas, kita nampak macam mana kewujudan Tuhan. Nah, sebenarnya kitalah yang sangat kecil. Kan? Macam mana keadaan kita yang sangat kecil, kan? Ini contoh yang saya berilah. Kita ada bumi, earth, kan? Bila kita tengok besar lagi, bumi dah kecil, kan? Ini dah bumi. Bila kita tengok besar lagi kecil. Tengok besar lagi, dah tak nampak dah. Matahari pun dah besar. Bila tengok lagi, kan? Bila tengok lagi, maknanya kerdillah diri kita ni. Tak ada apalah nilai di situ Tuhan, tapi jenuh kita nak tengok. Mana Tuhan ni tak nampak? Tuhan ni tak nampak macam mana? Kita ni halus sangat, kan? Kalau nak cerita logik kepada orang yang mudah fahamlah, kan? Tapi nak ceritanya, kan, kita ni memang tak nampak dan tidak diberikan ruang untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Kita faham yang kita tengok di atas muka bumi ni, kan? Korang tengok ni ada warna oranye. Kita ada 7 color di atas muka bumi ni.
7 color je ke ada di atas muka bumi ni? Kan? Kita kan kata 7 color je ke? Mungkin lebih pada tu. Kan? Mata kita je, kekuatan mata kita yang kata ada rasa 7-8 warna. Putih, hitam, hijau, biru, hijau, kemudian coklat, kemudian apa nama ni, kelabu, bukan kelabu, apa nama ni, binafsaji, apa bahasa Melayu ni, dia warna, kemudian merah, kemudian itu je. Kan? Bagi haiwan yang lain, color dia mungkin tak banyak. Ingat semua haiwan mempunyai color yang sama ke? Tak sama. Cara tengok yang sama tak sama. Mata tak sama. Color pun tak sama. Mungkin ada haiwan ada 3 color je. Kita nampak apa nama, rumput warna hijau. Lembu, belum tentu dia tengok rumput warna hijau. Mungkin dia tengok warna lain. Kita nampak ada macam-macam color. Ada binatang dia tengok 2 color je. Kan? Dia tak macam kita. Kan? Jadi, boleh tengok dalam, orang boleh cari dalam YouTube, Vision of Animal. Vision of Animal, dia akan cerita bagaimana penglihatan binatang-binatang ni yang tak sama dengan manusia, dan setiap satu binatang mempunyai spektrum mata yang tersendiri dan juga cara tengok yang tersendiri. Sebab apa? Sebab dia punya struktur mata, kan, mata ni ada, kau tengok kan, ada mata hitam dia besar, ada mata kecil, kan. Mata manusia dengan mata haiwan semua tak sama. Mata ikan, mata katak, mata udang, mata bukan sama. Kan? Bila tak sama, kan, adakah mereka akan tengok warna yang sama? Belum tentu. Kan? Belum tentu, tak sama. So ini menggambarkan kelebihan dan kekuatan Allah SWT dalam mencipta manusia. Lalu kalau manusia nak tengok juga, kan, kan, cari semualah. Cuba dia cari kat mana Malaysia. Malaysia. Macam mana nak pusing satu Malaysia? Dia pun terlarang nak pusing. Kan? Naik ke terbang, tak adalah naik ke terbang. Kau dah termasuk dalam apa nama ni, kocek ataupun pocket pilot, tu lain ceritalah, kan. Bawa balik sampai balik ke sarang dia balik dekat Bangi contohnya, kan. Itu lain ceritalah. Tapi maknanya, kan, semut, kan, dia tak dapat nak tafsirkan sebab, kan, akalnya tak dapat nak sampai ke situ. Okey. Pembuktian manusia wahyu, ada tadi pembuktian manusia logik, pembuktian manusia sains, pembuktian manusia wahyu, ini antara ayatnya lah. Alam tarau anna Allah sakharakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Manusia wahyu. Banyak bukti dalam Quran. Dalam sains juga terdapat banyak bukti lah. Antaranya, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu al-Islam. Man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu tariqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bukti-bukti sains yang terdapat dalam Quran. Ini Big Bang. Yang ini bukti bahawa di alam angkasa ni tak ada apa nama ni, tak ada oksigen. Tariqan harajan, jada menjadi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti mana naik ke langit, tak ada udara. Ataupun dah sempit dada. Siapa yang cipta? Tuhan yang cipta. Kemudian Big Bang teori letupan besar. Jika diceritakan Al-Quran, kana taratqam fafataqnahuma, ada disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga tentang bola bulat, dan juga repeat bulat. Ini satu masalah yang kita kena faham. Yukawir ni, bila sebut yukawir daripada perkataan kurah. Yukawir ni kurah. Kurah ni maksudnya golek. Bila sebut golek, takkan dia 4 segi. Dia mesti bulat. Bentuk bulat tu mungkinlah bulat macam bola atau bulat ni bujur sikit. Itu bergantunglah kepada ciptaan dan tak adalah. Ada yang orang kaji, kan. Tapi tepat tak tepat tu wallahu a'lam lah. Okey. Quran dan sains. Okey. Begitu juga nak berkaitan dengan sains ni juga, kan, kita lihat bagaimana ciptaan Tuhan lebih dan jauh lebih halus daripada ciptaan manusia. Ada mata, bawah mata kita ni ada macam-macam.
Ada macam-macam benda, ada macam-macam urat yang menyebabkan kita, ini bukan perbuatan manusia, inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga pembelajaran ilmu tauhid juga menerusi pembelajaran sifat 20, nafsiyah, sabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi sifat-sifat Allah Taala ini menggambarkan suatu sikap yang apa nama ni, yang baik bila kita belajar menerusi sifat 20. Dia akan membayangkan dan menggambarkan satu sifat yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan kefahaman manusia. Matlamat bertuhan dalam Islam, mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia, meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, kepada Allah yang sesuai, manusia lemah dan dipenuhi dengan segala sifat kekurangan. Ini antara tujuan dan objektif belajar daripada ketuhanan. Okey. Lagi dah, habis dah. Okey, habis dah. Maksudnya kita bincang kat sini ialah bagaimana Allah Ta'ala, tujuan daripada belajar ni ialah untuk nak membuktikan kebenaran Islam, kebenaran agama, dan bila kita bincang bab ketuhanan untuk buktikan bahawa Allah Ta'ala ini esa kan, dan tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. So, bila kita faham apa tujuan belajar, maka kita tidak membuang masa dan juga kita akan faham satu-satu perkara itu. Supaya tidaklah timbul kenapa belajar masuk dakwah. Entahlah, saya dapat offer dakwah, saya belajarlah dakwah. Kenapa kau belajar dakwah? Apa kepentingan dakwah? Tak tahu. Saya nampak orang belajar, saya belajar. Maknanya ini jadi part turut. So, bila kita tahu tentang konsep kebenaran, belajar tentang tauhid, belajar tentang ketuhanan, tahu apa yang nak dibelajar dalam ketuhanan dan bagaimana pembuktian tentang ketuhanan itu. Okey. Saya buka ruang nak tanya kalau ada apa nak tanya. Ada apa nak tanya? Ni ada ke ni? Ke ni mengular ni? Ada doktor, ada. 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 Okay. Mikir soalan. Okay. Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Sekejap apa soalan? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Ni dah habis slide kan doktor? Habis dah. Habis dah. Mungkin soalan ni tentang isu lah, tapi
kalau kata tengok tajuk sini berkaitan akidah lah, lebih pada berkaitan akidah. Tapi kalau kata bab ketuhanan tu lain. Cuma nak tanya isu yang terbaru yang tentang apa orang kafir tu, orang kafir, orang Yahudi Nasrani pun boleh masuk syurga tu. Siapa punya ni? Yang baru daripada ni apa tentang Syekh Ali Jumaah tu. Dan ada banyak pandangan, dan ada yang kata benda tu boleh menyebabkan berlakunya pluralism. Ada yang saya baca ni lah. Jadi adakah betul tak dengan katanya dengan penerangan-penerangan tu adalah untuk memberikan, sebab tentu saya cakap pada budak-budak lah, supaya mereka ni tak berlakunya pergaduhan ke ataupun benci antara orang Islam dan yang bukan Islam waktu dekat situ. Okey. Ringkasnya wallahualam saya pun tak tengok statement yang dibuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang kau redai, yang kau berikan nikmat, yang kau redai, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim ialah orang Yahudi, waladdallin orang Nasrani. Maknanya itu tafsiran kepada surah Fatihah. Itu juga ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cuma saya tak dengar apa yang dia isukan kat situ, dan wallahu alam, saya tak tahu nak komen apa, sebab saya pun tak dengar apa statement dia tu. Nanti boleh bagi PM saya apa sebut. Tapi yang pastinya orang kafir, sama ada mereka ni orang Yahudi ke, Nasrani ke, even orang Melayu sekalipun, yang kafir. Ni ada orang Melayu yang kafir, ada orang Melayu yang kafir. Cuma siapa dia tu wallahu alam. Kita taklah nak tuduh-tuduh orang kafir, kau ni kafir, tak ada. Tapi ada tak orang kafir di kalangan Melayu? Tidak, dia tidak menjadi suatu yang apa nama ni, yang mustahil. Sebab orang Melayu mungkin boleh menjadi jatuh kufur. Begitu juga dengan orang Arab pun juga tak semestinya orang Arab Islam. Tapi kita kata yang masuk Islam ialah orang Islam. Yang tak Islam ni di kalangan orang, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, Yahudi ke, apa semua, yang tak Islam, maka mereka akan masuk neraka. Dan bukanlah sikap kita nak mengkafirkan orang yang belum jelas kafirnya. Orang yang jelas kufurannya, contohnya dia sembah Tok Kong, kita kata kafir lah. Takkan kita tak kata kafir dah sembah Tok Kong, kan? Orang yang dah jelas murtadnya, kita kata kafir lah, dah jelas murtad, kena kembalilah kepada Islam. Ada pun statement wallahualam, saya tak merujuk kepada siapa-siapa yang kata orang kafir pun Islam juga, Yahudi pun masuk syurga juga. Itu wallahualam. Tapi kalau orang Yahudi yang Islam masuk syurga, orang yang Yahudi yang menentang Islam, kan, mereka ni tak Islam, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tak Islam, maka Allah Ta'ala tak masukkan dia ke dalam syurga, kerana Allah Ta'ala memilih orang yang ada iman sahaja untuk masuk syurga. Itu basicnya begitu. Adapun keraguan-keraguan yang mungkin timbul tadilah, tafsiran-tafsiran tu wallahualam, mungkin kita boleh rujuk dan mungkin kita boleh tengok sejauh manakah tafsiran itu. Okey. Sementara kita ada masa lagi, saya bagi anda untuk anda jawab satu soalan. Soalan yang saya bagi link dalam Google, dalam grup untuk kita buat exercise 10 soalan saja. Dan saya tak langsung boleh ambil attendance. Boleh. Saya jawab link yang saya bagi, saya tengok kan berapa siapa yang paling tinggi
Boleh jawab sekarang. Okey, jawab. 10 soalan. Tulis dia punya nombor matrik. Oh, ada 15 soalan. 15 soalan. Apa benda nak buat ni?
Okey. Ruang IC tu letak ni ya. Letak matrix. Okey, 2 orang, 3 orang. Siapa dapat jawab 10 per 15, tauhid dia masalah. Okey, 3 orang dah jawab, 4 orang. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Nombor 7, nombor 8 dapat 11 yang markah ni. Okey, lain, lagi. Sembilan. Lagi. Ada 11, dapat 11.
Ada yang dapat 9, 8 ni. Okay. Okay. Cepat-cepat jawab. Okay, siapa yang dah selesai jawab boleh left daripada apa nama ni, Google Meet. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor. Kurang jazilan, Doktor. Syukran, Doktor. Ya, Doktor. Sama-sama. Syukran, Doktor.